Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Wisyahul Afrah. Wisyahul Afrah ni kitab Jawi, kecil je kitabnya. Kita baca ni atas dasar dia ni kitab fiqh. Dan siri yang kita masuk pada kali ini, siri yang ke-41. Siri yang ke-41. Siri pada hari ini iaitulah Khamis 15 Rajab 1443 bersama dengan 17 hari bulan 2 2022. Kita akan tamatlah perbincangan kita dalam kitab kita ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam siri yang lepas, cuba tengok dalam siri yang lepas, muka surat 53. Muka surat 53, iaitu babu ba'di fawaid dunyawiyah wa ukhrawiyah. Tuan Syekh kata beberapa ini bab pada menyatakan setengah daripada beberapa faedah dunia dan akhirat. Jadi dia nak khatamkan kitab dia ni dengan beberapa faedah, iaitulah dengan menyebut zikir-zikir, bacaan-bacaan dan juga beberapa amalan yang diambil daripada beberapa kitab, rojokan-rojokan. Jadi yang pertama sekali yang sangat menggembirakan saya, apabila Tuan Syekh dalam kitab dia muka surat 53 mengatakan bahawa setengah daripada fawaid yang tersebut itu ialah zikir dan doa yang mangkul. Awana mangkul, yang diambil daripada Nabi. Lagi maksur. Maksur itu mana riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca kemudian daripada sembahyang, mana zikir selepas solat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir ini penting. Sebab apa dia penting? Sebab ini amalan kita setiap hari. Apa amalan yang kita nak buat untuk kita berbekal, untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah dia yang dikatakan, maka sunat yang maksud daripada Nabi, maka sunat membaca zikir dan doa kemudian daripada sembahyang fardu 5 waktu disunatkan bagi makmum dan yang sembahyang seorang diri dengan membaca secara sir, makna baca doa lepas solat secara perlahan. Demikian juga imam. Melainkan apabila imam nak mengajar makmum yang baru belajar solat, boleh dia kuatkan sikit suara sehingga mereka pandai. Bila pandai, slow balik, perlahan balik. Jadi alhamdulillah, di antara doa yang mangkul, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, jelaslah di antara dimula dengan selepas solat. Tengok di baris yang bawah tu, 3 baris dari bawah, 4 baris dari bawah, tengok ni. Dan doa yang mangkul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih afdal daripada yang tiada mangkul. Maknanya doa yang diambil daripada Nabi itulah yang terbaik untuk kita nak beramal dengan dia.
Kerana bahawasanya yang mangkul yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat diharapkan qabul. Jadi setengah daripada bacaan dia kita dah baca dalam siri yang lepas. Apa yang saya dah sebar-sebarkan kepada para jemaah melalui kad kuning kita ni, kan? Bacaan zikir kad kuning dalam kitab Perisai Muslim pun ada, dan juga dalam zikir lepas solat yang saya bagi secara percuma ni pun ada, ataupun zikir lepas solat yang ini pun ada. Jadi alhamdulillah boleh katakan zikir-zikir yang maksur tu sudah jelas. Dalam kitab kita ni jelas menyebut sedemikian. Dimula dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini hadis riwayat sahih, jelas. Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Kemudian baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi bacaan-bacaan di sini jelas warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas solat subuh dan juga selepas solat maghrib. Ini pun jelas. Cuma ada sedikitlah macam khilaf tentang baca Al-Fatihah lepas solat, itu pun kita dah bincangkan. Maknanya secara asasnya dalam kitab kita ni masih lagi mengajar kepada kita zikir selepas solat yang warid, yang mangkul, yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terafdal. Jadi ana rasa gembira di sini sebab apa? Yang kita kempen para jemaah sekalian supaya beramal dengan zikir-zikir yang afdal yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga dalam kitab kita ni sama. Cuma apabila habis yang Nabi dah tamat dah, Tuan Syekh kita ni pada muka surat 54 dia mula masuk zikir-zikir yang lain. Jadi setelah ana semak setakat yang ana sempat, sebab terlalu banyak bacaan-bacaan yang dibawa yang memang sukar kalau kita nak cari sumber dia, sukar. Baiklah, kita pergi mengikut apa yang ditulis oleh pengarang. Dia kata apa? Dan setengah daripada bacaan apabila selesai hak maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kamu baca pula doa yang diambil daripada Imam Al-Ghazali. Jadi di sini bermulanya perubahan. Contohnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas selawat, lepas solat selawat. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzu salam. Jadi kita kata ini riwayat yang tambahan ini, fahayyina rabbana bisalam, ni tidak lagi warid daripada hadis yang sahih tentang selepas solat. Sehinggalah ke akhir bacaan daripada Imam Ghazali. Kemudian Tuan Syekh kita pindah pula ke bacaan-bacaan lain pula. Tengok. Kemudian daripada sembahyang, bacaan yang telah masyhur kaifiatnya itu disebut oleh Syekh Abdul Rauf, murid bagi Syekh Ahmad Al-Qashashi, dalam kitab Umdatul Muhtajin. Dalam kitab Umdatul Muhtajin, ia nakal daripada orang-orang di Madinah. Mana bukan riwayat sahabat ni, mana orang zaman dia yang semasa dengan dia. Dia baca ni, panjanglah bacaan dia ni. Cuma yang ana rasa pencetak ni tidak sepatut dia buat macam ni. Cuba tengok muka surat 54, ayat Quran tu dia campur semua. Tengok, bermula daripada bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid rahmanir rahim, Allahu la ilaha illa huwa, seolah-olah macam ayat Quran itu satu ayat je, dalam satu surah saja. Jadi ini kita nuhammil an-nashir, kita pertanggungjawabkan kepada pencetak kitab ni. Tidak sepatutnya ayat Quran dicampur begini sekali. Kan pelajar-pelajar ada kitab 54 ni, dia campur semua ayat tu sampai 5 1 2 3 4 5 6 baris.
Kita kata tak boleh macam tu. Setiap ayat Quran patutnya setiap ayat letak kurungan, buka, tutup, kemudian tulis nombor ayat. Kemudian mari ayat lain pula. Nak baca ayat Quran. Jadi banyaklah ayat-ayat yang bercampur di sini. Di antara wa ilahukum, kemudian mari pula ayatul kursi, campur pula dengan ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu, ayat surah Ali Imran. Mari ayat lain pula qulillahumma malikal mulk. Jadi cara tulisan ini memang tidak elok, terutama sekali cara dia orang cetak Al-Quran seperti ini, kita mengatakan tidak comel. Ini kesalahan pencetak. Tapi dari sudut susunan nak baca ayat macam ni, memang sukarlah kalau kita nak cari dalil-dalil yang menjadi amalan yang dibuat oleh para nabi sallallahu dan para sahabat pada zaman mereka. Jadi tidak ada. Kemudian habislah. Ini zikir yang diambil daripada siapa? Yang diambil daripada Syekh Al-Qashashi. Al-Qashashi habis kita. Kemudian tengok muka surat 55. Ana tak baca satu-satu dah. Ana akan ambil setakat mana yang saya jumpa yang boleh. Kemudian engkau baca sahaja apa doa yang kau kehendaki. Tak apalah. Selepas kita berzikir, kita bacalah doa-doa yang kita nak baca. Kan doa di antara doa tempat doa mustajab di antaranya selepas solat. Jadi kita berdoalah dengan doa yang kita nak baca mengikut keperluan semasa. Sekarang ni kita sakit ke, kita ada masyarakat, kita nak minta apa, boleh minta. Kemudian yang dibaca pula dengan doa Jawami Al-Kawamil. Dia panggil doa Jawami Al-Kawamil, iaitu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Doa ni macam mana doa Sayyidah Aisyah ni? Kita tengok dalam kitab ni, alhamdulillah. Ana setakat yang ana sempat, ana tolong cari. Yang tak sempat kita pun tak boleh nak cari dah. Sebab banyak sangat riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh pengarang kita ni. Di antara doa Aisyah ini iaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu wa ma lam a'lam. Jadi doa ni tuan-tuan boleh tanda, alhamdulillah doa Aisyah ini dikeluar oleh Syekh Ibn Hibban rahimahullahu taala dan juga Imam Ahmad dalam Musnad. Kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, dia kata isnaduhu sahih. Jadi alhamdulillah doa yang Aisyah ni sahih. Kemudian dibaca pula dengan doa Sitina Fatimah, Ya Hayyu Ya Qayyum ni. Doa Siti Fatimah pula ni. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Ikram. Jadi doa ni kita cari tak jumpa. Jadi ana pun tak tahu nak kata. Pelajar-pelajar penuntut ilmu bolehlah takhrij balik hadis ni. Kan? Setengah hari juga duduk belek-belek hari ni, tak boleh nak mengakulah kita. Kemudian doa yang dibaca oleh Nabi Isa AS. Doa ni pun perlu kepada penelitian juga. Kemudian engkau bacalah doa yang engkau kendaki daripada doa yang datang daripada Nabi SAW, daripada sahabatnya, daripada orang soleh-soleh yang terdahulu. Ada disebut sebahagian dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Yang ni alhamdulillah kita suka. Dan doa yang tersebut dalam Azkar An-Nawawi. Ni kitab, insya-Allah kitab Al-Azkarun Nawawi, ana akan baca ni. Selepas pada kitab ni kita akan baca Azkarun Nawawi, ataupun yang penting azkar ni jadual tetap dia insya-Allah malam Sabtu, pada malam Sabtu kuliah maghrib. Setelah tamatnya kita berhenti daripada kitab Riyadhus Salihin. Mana Riyadhus Salihin dah tamat satu pusingan, jadi kita break dan diganti dengan Al-Azkar An-Nawawi. Nih kitab azkar yang ada ni. Ana guna naskah ni lah. Sebab naskah ni nampaknya yang terbaru, mudah nak cari. Kalau ada kesilapan teknikal cetak, kita akan sebut nanti dalam kuliah insya-Allah. Jadi oleh kerana Tuan Syekh kita ni syorkan
supaya kita kembali kepada al-azkar yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia show kepada kita al-azkarun nawawi, maka alhamdulillah kita kata cadangan disambut dan jadual juga telah pun disusun. Alhamdulillah kita al-azkar akan dibaca. Mudah-mudahan kita baca malam Jumaat dengan malam Sabtu, cepat sikitlah dia punya khatam, insya-Allah. Nak tunggu seminggu sekali lambat. Baik. Kemudian di antara bacaan lagi, bacaan menyapu muka dengan tangan selepas daripada salat. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma azhab anil hamma wal hazan. Jadi kan kita masyarakat kita ni bila lepas solat dia sapu muka kan. Sampai lepas pada salam tu sapu muka. Jadi hadis sapu muka ini pun tidak sahih sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Jadi tidak sahih. Jadi bila tidak sahih kita pun break lah juga kan. Jadi kita nak ambil yang jelas lah. Jadi khilaf di situ. Ada orang sapu, ada orang tak sapu. Jadi yang tak sapu itu sebab dikata oleh kerana hadis tak sahih. Yang sapu itu sebab ada dalam kitab. Jadi kita kata tak apalah tuan-tuan, pilihlah jalan sendiri. Kita nak pegang Nabi ke, nak pegang dengan riwayat yang sahih atau riwayat yang tidak sahih, belajarlah kan, insya-Allah. Kami hanya mampu menyatakan pandangan-pandangan ulama. Faedah ni, ada faedah lain pula ni. Faedatun. Riwayat Tirmizi daripada Ibnu Abbas. Nabi berjumpa dengan Jibril. Berjumpa Jibril akan Nabi Musa. Yang ni pun maknanya yang penting kalau kita baca dalam kitab kita, dia kumpul semua bacaan-bacaan yang agak pelik, dia punya pahala pelik-pelik yang besar-besar. Maka saya mengatakan inilah di antara yang kita rasa kena kembalikan masyarakat ni kepada bacaan-bacaan yang warid, sebagaimana Tuan Syekh kita nyatakan di awal dulu. Dia suruh baca yang warid. Tapi di akhir-akhir ni dia pula bawa cerita yang pelik. Satu lagi cerita, coba tengok di akhir muka surat 55. Berkata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Dia kata dia lihat seorang laki-laki bergantung di tirai Kaabah. Orang laki-laki ni bergantung di kelambu Kaabah. Muka surat 56. Sambil dia baca doa ni, Allah ya man la yushghilhu sya'nun. Allahumma apa ni bacaan daripada orang bergantung di kelambu Kaabah ni. Aziqni barda afika wa halawata rahmatik. Dia baca. Jadi bila lepas orang ni baca bergantung kelambu Kaabah, dia pun tanya, ya Abdullah, ulang balik. Dia kata rupa-rupanya yang baca ni riwayat inilah. Yang riwayat ni dia kata yang baca tadi siapa? Khidir. Nabi Khidir. Jadi setelah saya semak, alhamdulillah di antara kitab yang kita jumpa di dalam riwayat, dia kata Imam Az-Zahabi, sanak bacaan cerita bergantung kamu isnaduhu Muslim. Sanak rawi dia sangat kelam. Maknanya tak boleh nak kata sahih macam mana, sanak dia kelam. Ibnu Jauzi kata la yasih, Ibnu Katsir kata munqati' wa fi sanadihi man la yu'raf. Jadi itulah level nilai-nilai hadis yang dinukil-nukilkan dalam bacaan ni cukup besar. Kemudian di antara doa Khidir, dia kata juga adalah Nabi, tengok masih lagi muka 56. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa ini, Allahumma inni astaghfiruka lima tubtu ilaik. Jenuh kita duk pusing tengok dalam maktabah-maktabah yang boleh kita semak hadis lah, cari-cari tidak jumpa. Bacaan ni jumpa kat mana? Jumpa dalam kitab Biharul Anwar lil Majlisi. Tentu kena kenal siapa dia Majlisi ni. Majlisi ni kata bacaan dibaca oleh Sayyidina Ali. Dibaca oleh Sayyidina Ali pada waktu pagi, pada waktu sahur. Tapi sumber dia daripada Majlisi. Majlisi ini Syiah. Jadi itulah di antara yang pelik lagi. Yang pelik lagi ni,
faidatun. Aku lihat kita an-nuraini fi islahid daraini. Yang kita minta kawan-kawan tu tengoklah, kita islahur an-nuraini fi islahid daraini. Barang siapa membaca kemudian daripada tiap-tiap sembahyang fardu baca doa ni. Doa ni bagus tapi pahala dia tu, janji tu pelik. Dia kata apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahida wa rabban syahida la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Baca doa ni je dijadikan Allah baginya siratal mustaqim panjang 4 hasta ya. Lopak pun lepas. Dan lebar pun 4 hasta. Maknanya hak kita duk mengaji selama ni petitian sirat ni lebih tajam daripada pedang, halus daripada rambut. Tak ada. Cukup dengan baca doa ni lepas solat. Dia punya tebal 4 hasta, panjang pun 4 hasta. Mana kita dapat ni? Mana ada hadis yang macam ni? Tapi keluar dalam TikTok duduk syarah benda macam ni. Kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, itulah persoalan yang kita lalui di akhir kitab kita ni. Banyak perkara-perkara yang memang sukarlah untuk memastikan kesahihan. Cuma hak ni betul. Dan ada sabda Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi, siapa dia baca ayat kursi setiap kali selepas solat, dubura kulli salatin maktubatin. Siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak menjadi halangan untuk dia masuk syurga, tunggu mati je. Hadis ni rawahu An-Nasa'i fi Sunan Al-Kubra wa Tabarani. Muhakkiknya kata sanaduhu sahih. Sebab tu kita kempen. Adapun baca Al-Fatihah selepas solat itu hadis dia berbeza dengan ni. Tidak sahih, tapi kadang-kadang itu lebih masyhur. Yang ni tak masyhur. Walaupun ada setengah ulama kata hadis ni tidak kuat juga, tapi ada muhakkik mengatakan sanad dia baik. Allahu akbar. Maka cerita 4 hasta tadi, kalau jumpa TikTok ke jumpa apa, hapuskanlah, tak perlu dilayan, sebab tidak ada sandaran yang boleh kita pegang. Dia benda dosa, pahala, syurga, neraka, ini benda gaib. Tak boleh kita lalu kecuali melalui jalan Nabi SAW, jalan wahyu. Itu je jalan lorong kita. Jadi nak dapat lorong 4 hasta, jadi semua kita nak, siapa tak nak. Tapi bila janji macam ni, agak sukarlah kita. Apa lagi yang kita nak baca, tengok ayat alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Faedah pula riwayat Anas daripada Nabi, siapa sembahyang maghrib jemaah, kemudian dia sembahyang kemudian pada 2 rakaat yang kita ada berkata-kata, baca ayat kursi, baca tu, maka dia akan diberi sebuah negeri. Jadi hadis ni pun sama juga, hadis yang tidak jelas, yang tidak sahih. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dia kata apa? Ketahui olehmu bahawasanya sayugianya bagi mereka yang sampai akan dia sesuatu daripada fadilah amal. Fadilah amal yang sahih, bukan fadilah amal yang direka-reka sendiri. Fadilah amal yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak pun kita kata ada sanad dia pun lemah, dhaif, tapi dhaif masih lagi dalam skop dibenarkan dalam fadail, sebagaimana yang dipincangkan oleh para ulama. Maka segialah hendaklah dia memperbuat dengan dia jikalau sekalipun. Jadi jelas kita dah bincang dalam di awal Al-Azkar baru ni, kata-kata Imam Nawawi ni jelas. Mana Nawawi kata bila kita jumpa amalan-amalan yang warid, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tak buat. Kalau yang dhaif sekalipun, jangan yang maudhu'. Adapun yang maudhu', yang palsu, itu tak payahlah. Itu sudah di luar daripada kira-kira kita. Kenapa kita nak ambil yang maudhu' kemudian pergi sandar ke Nabi? Jangan. Bahaya itu. Ataupun amal-amal yang direka sendiri kemudian disandar dengan pahala-pahala yang berlebihan, juga berbahaya. Ini sebab tu anak kempen para pelajar dalam sebuah buku yang kita tulis ni, nama dia Sunnah Amalanku. Tujuannya supaya pelajar para jemaah ada tempat untuk kita rujuk, di mana ke tempat kita nak baca, di mana tempat yang kita nak cari sumber. Tapi alhamdulillah dengan kita baca kitab Al-Azkar ni,
tuan-tuan boleh murajaah bersama apa yang kita nak buat, apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya itu. Baik. Yang Imam Nawawi kita tunggu di sana. Kemudian tengok dalam kitab ni. Bagi ana setelah ana teliti kitab ni, dia bercampur banyak. Dia bercampur. Di antara mula-mula daripada awal menarik. Sebab dia baca kitab ini tentang fiqh. Di awalnya rukun iman dulu kita belajar. Bab iman, kemudian larangan daripada meninggalkan solat, kemudian itu pun banyak hadis-hadis yang bermasalah. Kemudian kita belajar bab solat jelas. Cuma bila masuk dalam bab fawaid ni, dia campur. Sebab anak perhati tengok penulis-penulis kitab Jawi, kitab-kitab di Nusantara ni, amalan-amalan dia, sama ada dia tarekat sekian, dia akan masuk dalam buku dia. Orang ni pula tarekat lain, dia akan masuk tarekat ni. Yang terlibat dengan wahdatul wujud pun dia masuk juga. Jadi menyebabkan masyarakat kita ni dia akan jumpa tok guru dia baca kitab apa, itulah bacaan dia. Jadi kita kata tidak peliklah sekarang ni sebab berlaku sedemikian mengikut pengarang. Baik, saya tunjuk lagi beberapa perkara dalam kitab kita ni yang peliklah. Cuba tengok. Faedah. Faedah-faedah itu kita perlu. Cuma macam mana kita nak pegang apabila tidak ada sandaran. Faedah ni dipelihara iman dan mendapat kesudahan yang baik. Siapa dia baca doa ni, dia ambil daripada Arif Billah sekian-sekian, siapa dia baca doa ni, maka diberi jaminan. Antara yang memastikan, tengok jaminan tinggi. Antara yang memastikan mendapat kesudahan yang baik, tetapi hendak mati, kita kena baca doa ni. Jadi benda husnul khatimah pun kita boleh buat bacaan-bacaan sendiri. Kita kata kalaulah sudah pasti ada bacaan, sudah pasti Nabi ajar kepada kita. Nabi tak akan biarkan kita begitu. Dan Nabi juga ajar kepada kita supaya sentiasa cemas dengan bacaan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, bacaan. Baiklah, apa lagi yang ada? Tengok faedah di bawah. Faedah ini suatu doa yang amat besar kelebihannya. Apa dia kelebihan tu? Bagi meluaskan rezeki. Siapa nak ruah rezeki, khas bagi meluaskan rezeki. Siapa mengekak atasnya, kamu daripada tiap-tiap sembahyang, istimewa pula jika dibaca daripada sembahyang Jumaat, maka dia akan dapat rezeki yang luas lah. Jadi kita nak rezeki, kena baca doa ni. Satu. Mana lagi yang pelik laginya, dia ajar buat tangkal pun ada juga di sini. Tengok. Ini khasiat surah Al-Hujurat. Khasiat surah Al-Hujurat. Tersebut dalam kitab Fathul Majid. Antara khasiat surah Hujurat ialah siapa yang menyuratkan dia. Saya nak baca betul kan, ni takut ada hak surat malam ni kan. Siapa dia mensuratkan dia, digantungnya di atas tempat perniagaan, nah saya banyak rezeki, jual belinya laris. Ini kitab ajar kepada kita buat azimat, buat pelaris. Itu yang jadi kita jadi jumpa yang pelik-pelik dalam kitab kita ni. Nak ubah pelaris, nak buat itu pelaris pun ada juga sini. Ada lagi yang pelik lagi. Ada lagi. Khasiat surah Al-Kautsar contohnya. Semua diambil lagi kitab Fathul Majid. Siapa menyuratkan dia dan digantungkan pada dirinya, nascaya terpelihara daripada seterunya dan dibenarkan atas sekalian mereka. Tiada mengena diri, jadi kebal. Ambil ayat ni gantung, kebal. Jadi inilah di antara nak tengok lagi yang pelik. Saya rasa banyaklah kalau kita nak tengok dalam faedah-faedah ni. Nak jumpa, nak mimpi jumpa Nabi, ada juga sini. Maknanya dalam kitab kita ni campur belaka tuan-tuan. Bahkan ada yang pelik lagi. Ini yang pelik. Faedah membuat suratan huruf khawatim.
khawatim. Setengah daripada faedah huruf khawatim yang 7. Apabila disuratkan dia pada 14 hari bulan, rumahnya aman daripada api, tikus, pencuri. Apabila disuratkannya dan ditaruhkannya dalam peti atau almari atau pada kain baju, tiada dimakan ulat dan buruk dan sejahtera baraknya. Huruf yang 7 itu bayar RM5 pengerah kita ajar. Huruf ni dir zola. Dia punya. Jadi itulah mana ana buat kesimpulan lah kepada para jemaah sekalian. Huruf-huruf yang diajar, rumus-rumus macam ni, satu menyalahi dari sudut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti demikian. Yang kedua, alhamdulillah, kaya kita dalam kitab Al-Azkar semua ada. Nak habis azkar panjang, insya-Allah. Saya beri masa 2 malam seminggu. Malam Jumaat dengan malam Sabtu. Kalau kita tidak musafir, inilah jadual kita, insya-Allah. Kenapa? Sebab saya nak tuan-tuan muslimin dan muslimat, marilah kita bergantung. Marilah kita beramal. Marilah kita berpegang. Nabi SAW jelas, Nabi kata, aku tinggal kamu di atas landasan yang putih, malam seperti siang. Semua kita nak baca, bacaan pertahan diri, bacaan jaga keluarga, bacaan nak suruh kita berkat laris, kita punya perniagaan, bacaan nak suruh kita selamat, semua ada dalam kitab Al-Azkar. Alhamdulillah, manifestasi ataupun ringkasan pada azkar inilah yang tercantum dalam kitab kita, Perisai Muslim. Perisai Muslim ni ringkasan daripada azkar. Azkar tu Imam Nawawi sebut dengan sanak dia, dengan beberapa jalur, tapi dalam ni kita khulasah, kita ambil untuk diamalkan terus. Sebab tu dia tak ada huraian dalam ni. Kita baca sahaja. Jadi tuan-tuan kalau nak huraian, tengoklah syarah-syarah yang kita baca itu. Kan? Syarat tengok daripada syarah yang kita baca, maka kita akan jumpa huraian. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, jadi anak tamatlah kitab ini setakat ni. Cuma anak nak beri perhatianlah kepada pelajar-pelajar kita yang baca kitab ini. Ada di belakang itu doa-doa pilihan yang ringkas, tidak semua salah. Cuma dalam beberapa amalan-amalan peribadi, macam doa-doa tarekat. Dan banyak kitab Jawi, ana menghormati para ulama, menyayangi mereka. Setiap kali kita baca kitab, kita kata rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah. Makna beradab kita. Kita tidak memperlekehkan, merendah-rendahkan orang, tidak sama sekali. Tetapi apabila kita jumpa macam tadi, buat azimat, buat pelaris, buat apa orang panggil nak suruh kebar tubuh ni, ini tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak ramailah yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Sahabat-sahabat digantung ayat-ayat ni, selesailah masalah dia. Tapi kenapa sampai 70 orang mati dalam perang Uhud? Baginda Nabi sallallahu sendiri berdarah muka dia, patah gigi dia sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kembalilah ke jalan yang diajar, ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan kita selamat juga di akhirat. Jadi para jemaah sekalian, itulah bacaan kita, itulah kempen kita pada jemaah. Jadi kita ambil nak lepas waktu solat, alhamdulillah. Saranan Tuan Syekh kita ni saya sangat suka, gembira, sebab dia kata kita bacalah doa yang maqbul, yang diambil daripada Nabi dengan sanad yang sahih, sanad yang baik. Maknanya kalau kita kata sanad dia lemah sekalipun, tak apalah, kita bertasamuh dalam bab fadailul amal, tapi janganlah terlalu lemah. Jangan sampai mereka ulama kata sanaduhum muslim, sanad dia terlalu gelap, sanad dia siapa mereka orang panggil lebih daripada lemah lagi, terlalu lemah ataupun maudhu'. Tidak. Maka kita belajar mencari yang sahih dalam amalan kita. Jadi alhamdulillah, saya telah beri kepada para jemaah sekalian buku-buku macam ni, kan? Zikir lepas solat kita dah beri. Semua ni nak kembalikan masyarakat kepada saranan tuan-tuan syekh kita ni, berpeganglah dengan jawab bacaan yang mangkul dan maksur, kerana itu yang afdal. Jadi kalau ada orang tanya, salah ke bacaan zikir? Kita kata tak salah. Kalau makna dia tidak bercanggah dan janji-janji pulangan-pulangan pula
ada sandarannya daripada Nabi SAW, kita kata tak apa. Tapi macam mana kita nak berjanji? Macam mana kita nak janji? Sampai peringkat Siratul Mustaqim pun boleh jadi 4 hasta luas. Nah, daripada kecil sampai tua kita duk mikir ulama kita juga, ulama Ahlussunnah juga dia cakap titian sirat ni halus, tajam daripada pedang, halus daripada rambut, tiba-tiba mari 4 hasta pula. Bagaimana kita nak ambil nak menangani masalah ini? Ada lagi kitab Jawi juga membenarkan kita untuk menyeru ahli-ahli jin yang duk jaga kampung ni. Sedangkan dalam kitab Azkar Nawawi, dalam kitab Perisa Muslim, bila kita nak keluar rumah kita tak panggil jin. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Jin, makhluk semua tu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita diajar? Dalam kitab kita ada. Jadi alhamdulillah kita berinteraksi dengan kitab-kitab macam ni banyak sekali para jemaah sekalian, kita tengok dia bercampur. Dalam bab fiqh alhamdulillah jelaslah fiqh mazhab Syafi'i walaupun ada khilaf-khilaf. Pendapat maktamak itu biasalah. Tapi dalam bab amalan kita tengok kepada pengarang. Pengarang ni tarekat apa dia pegang, dia akan tetap masuk ini. Pengarang ni masuk ni, ada pahaman ni akan masuk sini. Sebab tu banyak bercampur dalam ni. Jadi kita pula mentaliti kita masyarakat ni, kita orang pondok, orang duk mengaji kitab ni, bila jumpa dalam kitab, muktabah lalu. Ini kitab ni. Kita kata kitab selain daripada Quran boleh dibincangkan yang mana sahih, yang mana tak sahih tu. Kalau yang benar, alhamdulillah kita terima. Kalau yang pelik-pelik kita teliti balik, kita semak balik. Takkanlah nak ambil daripada Biharul Anwar, bacaan kita daripada puak-puak Syiah pun kita ambil juga. Jadi begitulah ringkasan saya, ulasan kita kepada buku ini. Maka saya tamatkanlah bacaan kita. Jadi kepada para asatizah, kepada para pendakwah, kepada para guru-guru, bila sampai kepada babu ba'di fawaid dunyawiyah wa akhrawiyah, kalau ustaz nak baca, semak dulu. Jangan sampai kita menyebarkan hadis-hadis yang tidak sabit, yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita masuk dalam kategori orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kata ini ulama kata, saya baca je. Iyalah, kita nak baca biar kita pasti benda tu sudah disemak dan ditapis. Kalau kita macam tu senang ya, kita kata. Dia kata kita cakap apa saja. Tapi dalam bab agama ni dia ada sandaran, ada sanad dia ada disiplin dia, ada metod dia, maka kita beramallah dengan disiplin yang ada itu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Jadi pada hari ini Khamis 17 hari bulan 2 2022, kita kira tamatlah perbincangan kita dan ulasan kita kepada kitab ini, Wishahul Afrah wa Isbahul Falah. InsyaAllah kita akan cari lagi kitab-kitab Jawi yang lain untuk kita baca. Selain daripada kita mendapat ilmu, kita juga mendapat pengalaman, tengok cara penulisan, gaya penulisan ulama-ulama Nusantara, dan juga apa yang mereka bawa dalam ajaran-ajaran. Jadi yang menyebabkan kita bila tengok kitab, kita kata ni dalam kitab, ulama kata. Jadi di manakah peranan kita yang Allah Ta'ala beri pada kita akal untuk berfikir, bagi Allah Ta'ala beri pada kita ilmu untuk menilai, dengan cara penuh penghormatan. Kita kata al-haqqu haqqu an yuttaba', yang benar itu patut kita ikut, dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada menghormati orang lain. Jadi setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.